Veteran UMNO persoal keperluan Dr. Akmal minta maaf kepada Teresa. Pemuda UMNO gesa Teresa tarik saman ke atas Akmal. Tun Mahathir dakwa tuduhan beliau curi duit kerajaan sebagai fitnah. MIC yakin undi India Dun Mahkota tetap kepada BN. Tuan Ibrahim sindir PMX cepat melenting. Ismail Sabri gesa DBP saman pemaju guna bahasa asing namakan projek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Tidak menganggap kelantangan Dr. Akmal dalam isu sijil halal sebagai satu permasalahan besar. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah atau dikenali sebagai Kuli tegas mempertahankan ketua pemuda parti itu. Kata beliau, isu yang disuarakan oleh Dr. Akmal adalah selari dengan perjuangan UMNO seperti yang termaktub dalam perlembagaan parti. Semalam, Ahli Jawatankuasa DAP Johor, Dr. Bu Cheng Hao menuntut Akmal memohon maaf kepada Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok dan semua rakyat Malaysia berhubung kenyataannya berkaitan pensijilan halal. Isu itu tercetus pada 8 September lalu apabila Akmal melabel Teresa sebagai nyonya tua dan secara sinis meminta kerajaan menyediakan logo non-halal untuk ditampal di dahi pemimpin DAP itu. Jelas sekali lagi, perkara yang diluahkan oleh pemimpin UMNO tersebut bukan parti itu mempunyai perasaan benci dan sifat perkauman. Namun tegasnya UMNO sebagai parti nasionalisme Melayu sentiasa memperjuangkan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta agama Islam, tetapi pada masa yang sama tidak bermakna memandang enteng sokongan pengundi kaum lain. Dalam pada itu, pemuda UMNO bahagian Bera meminta Teresa Kok menarik balik saman terhadap Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dan membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO itu. Nashrik Ismail Sabri menegaskan Ahli Parlimen Seputih itu tidak perlu mengeruhkan lagi keadaan kerana ia usaha yang tidak berbaloi untuk diteruskan ke atas Muhammad Akmal yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau. Mengulas lanjut, Nashrik mewakili pemuda UMNO bahagian Bera menyokong penuh tindakan Akmal dalam mempertahankan maruah agama Islam berkenaan isu sijil halal yang telah dibangkitkan oleh Teresa. Menurut beliau, sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman seperti Teresa, sepatutnya lebih tahu untuk menghormati sensitiviti kaum dan agama lain di dalam negara ini. Sebelum ini, Teresa menuntut ganti rugi 25 juta ringgit daripada Muhammad Akmal selepas mendakwa Ketua Pemuda UMNO itu memutar belik kenyataannya mengenai isu pensijilan halal. Tun Dr. Mahathir sekali lagi mengulangi prinsipnya dengan mendakwa tuduhan beliau mencuri berbilion ringgit duit kerajaan sebagai fitnah. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa pihak berkenaan tidak dapat memberikan bukti terhadap tuduhan yang dilemparkan. Justru anaknya diseret dalam dakwaan tersebut. Dr. Mahathir juga turut menggesa pihak terbabit untuk tidak berlagak seperti Nabi namun realiti bersikap seperti syaitan. Susulan kenyataan itu, beliau mendedahkan sehingga kini pihak yang menuduhnya mencuri duit kerajaan tidak dapat memberikan sebarang bukti terhadap dakwaan tersebut. Menurut Dr. Mahathir, fitnah yang dilemparkan disebabkan perasaan benci terhadap dirinya. Media sebelum ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan telah menerima pengisytiharan harta daripada dua anak Dr. Mahathir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, dua anak Mahathir iaitu Mirzan dan Tan Sri Muhzani telah melakukan pengisytiharan harta mengikut masa yang telah ditetapkan. MIC yakin majoriti pengundi India di Dewan Undangan Negeri Mahkota
akan berpihak kepada calon Barisan Nasional Sabtu ini. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata, masyarakat India hari ini semakin matang dalam menilai politik semasa selepas dipermainkan dengan pelbagai isu sejak 2008, iaitu selepas pilihan raya umum ke-12. Jelasnya masyarakat India dapat melihat dan membandingkan prestasi kerajaan BN yang bersungguh-sungguh membela mereka meskipun telah beberapa kali kerajaan berubah. Dalam pada itu, Vigneswaran berkata sokongan masyarakat India kepada BN adalah mustahak dalam memastikan kestabilan negara dari segi politik dan ekonomi yang akhirnya akan memberi manfaat kepada kaum itu. Ujar beliau, di bawah kerajaan BN sejak 1969, masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara ini tidak pernah berdepan rusuhan kaum. Sebaliknya, hidup dalam keadaan harmoni antara satu sama lain. Malah katanya, keputusan yang diambil BN untuk menyertai kerajaan perpaduan hari ini juga adalah bermatlamat untuk memastikan negara terus maju dan aman di bawah satu payung politik yang stabil, bukannya kerana mementingkan jawatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dinasihatkan tidak cepat melenting apabila berdepan dengan gesaan letak jawatan. Nasihat itu disampaikan oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menerusi laman rasmi parti itu, Harakah Daily. Tuan Ibrahim juga mengingatkan Datuk Seri Anwar tentang ketika beliau menyertai protes bagi mendesak Perdana Menteri sebelum ini untuk letak jawatan. Tuan Ibrahim mengulas cabaran Datuk Seri Anwar kepada pembangkang untuk membawa usul tidak percaya ke atasnya pada sidang Parlimen akan datang. Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari kemudian mengemukakan cabaran balas, iaitu agar Datuk Seri Anwar membebaskan semua ahli parlimen kerajaan daripada sebarang ikatan perjanjian sebelum bercakap tentang usul seumpama itu. Tuan Ibrahim menyifatkan cabaran Datuk Seri Anwar itu bukan menunjukkan keberanian, sebaliknya ketakutan. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1959 perlu dipinda bagi membolehkan mereka mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan kepada pemaju perumahan yang sengaja menggunakan nama asing bagi menamakan sesuatu projek. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata pindaan itu perlu dibuat bagi mengelak pertindihan kuasa dengan pihak lain seperti pihak berkuasa tempatan PBT. Seterusnya, beliau berkata kali terakhir Akta DBP 1959 dipinda pada 1995, iaitu sudah hampir 30 tahun ia tidak dikemaskini dan diperkemaskan berdasarkan isu semasa. Menurut Ismail, DBP seharusnya mengambil langkah pantas supaya akta berkait badan itu dapat dipinda dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sementara itu, Ismail berkata dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu, beliau mencadangkan penggunaannya dibuat melalui urusan rasmi kerajaan, terutama ketika mengadakan lawatan kerja ke luar negara. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.